Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Dr. Khaliza dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan berkaitan dengan temu bual yang dijalankan bersama Ustaz Syukri yang merupakan penolong kanan co-curriculum di Sekolah Menengah Kebangsaan Putra yang terletak di Besut, Terengganu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Bermula daripada sebelah kanan. Yang pertama adalah saya, Ali Imran bin Muhammad Yusof, nombor metrik 262199. Di sebelah saya pula adalah saudara Ahmad Mahfaza bin Yusof, nombor metrik 262022. Yang ketiga adalah Zafirah binti Abdul Latif, nombor metrik 263073. Dan yang terakhir adalah Nur Hidayah binti Hanafi, nombor metrik 263388. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mahfaza bin Yusof, nombor metrik 262022. Jadi saya akan berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang sekolah putera dan juga latar belakang guru penolong kanan co-curriculum sekolah SMK Putera yang terkini, iaitu Ustaz Syukri. Okey, jadi yang pertama-tamanya, sekolah putera ini adalah salah satu sekolah menengah biasa yang dibina di sebuah kawasan pedalaman di Hulu Besut, Terengganu. Jadi sekolah ini menempatkan pelajar-pelajar yang dilihat agak bermasalah dan juga kurang cemerlang dalam aspek pendidikan. Jadi Ustaz Syukri ini merupakan guru penolong kanan co-curriculum yang baru di SMK Putera. Yang sebelumnya Ustaz Syukri ini bertugas di SMK Rasau di Kemaman, Terengganu. Dan dalam perkongsian ataupun temu bual yang telah kami lakukan, Ustaz Syukri hanya mampu untuk berkongsi serba sedikit mengenai aktiviti yang telah dilakukan di sekolah sebelumnya, kerana berikutan pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan Ustaz Syukri tidak mampu untuk melakukan aktiviti co-curriculum secara bersemuka dan hanya mampu melakukannya sebagaimana yang telah disuruh oleh KPM sahaja. Dalam soalan yang pertama, iaitu apakah visi, misi dan slogan sekolah dalam bidang co-curriculum. Ustaz Syukri telah menyatakan bahawa maksud, misi, visi dan juga slogan sekolah ini adalah tindakan untuk mencapai apa yang diperlukan. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah dibuat berdasarkan kepada apa yang telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun FPK. Namun begitu, beliau juga menyatakan visi, misi dan juga slogan ini jarang dipersoalkan, tetapi apa yang lebih dipersoalkan adalah ketetapan co-curriculum di setiap sekolah, kerana ketetapan co-curriculum ini merupakan perkara yang penting. Jadi ketetapan co-curriculum ini meliputi aspek perancangan pelaksanaan aktiviti co-curriculum, masa dan hari yang dipilih untuk menjalankan aktiviti co-curriculum, serta siapa dan bagaimana penglibatan dalam aktiviti co-curriculum di sesebuah sekolah itu. Soalan yang kedua adalah bagaimana perancangan aktiviti co-curriculum? Adakah sekolah menetapkan perancangan co-curriculum jangka pendek dan juga jangka panjang? Ustaz Syukri menyebut bahawa perancangan di setiap sekolah dalam bidang co-curriculum ini ada, dan perancangan ini adalah sangat penting. Perancangan aktiviti co-curriculum yang dinyatakan semasa beliau mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Rasau Kertih B5 ataupun disebut sebagai Semarak sebelum beliau berpindah ke SMK Putera,
Perancangan kokurikulum ini disebut sebagai perancangan strategi dan terdapat juga perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Perancangan strategi ini adalah berdasarkan kepada keseluruhan program di sekolah tersebut. Keseluruhan program tersebut mempunyai dua induk utama, iaitu dalam aspek hal ehwal murid dan juga dalam aspek kokurikulum. Jadi, daripada induk kokurikulum ini, unit-unit kokurikulum itu adalah berdasarkan kepada perancangan strategi sesebuah sekolah dan ianya juga disebut sebagai pelan operasi atau pelan taktikal untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang kokurikulum. Dalam soalan yang ketiga pula, iaitu adakah prasarana kokurikulum di sekolah itu mencukupi? Ustaz Syukri juga berkata bahawa semasa beliau mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Rasau Kertih B5 dan sekolah ini terletak di Felda, jadi bilangan pelajar-pelajar sekolah itu juga tidak sampai 200 orang. Jadi prasarana yang terdapat di sekolah itu boleh dikatakan sebagai cukup kerana bilangan pelajar yang tidak ramai. Kalau dilihat dalam aspek pemantapan dan juga kecemerlangan kokurikulum, prasarana yang ada itu mungkin kurang lengkap. Namun, pentadbir dan juga guru perlu menyesuaikan prasarana yang ada dengan lebih kreatif untuk digunakan dalam usaha bagi menjayakan sesebuah program ataupun aktiviti kokurikulum di sekolah. Peruntukan prasarana ini adalah berdasarkan bilangan pelajar sesebuah sekolah. Jadi, jika pelajar di sekolah tidak ramai, maka prasarana yang ada juga adalah sedikit. Namun, kekurangan prasarana yang ada tersebut dapat menjadi salah satu kelebihan jika diguna dan diaplikasikan dengan lebih kreatif untuk memajukan bidang kokurikulum di sesebuah sekolah itu. Soalan seterusnya yang telah kami tanya kepada beliau, iaitu apakah rujukan yang telah digunakan guru sebagai panduan untuk melaksanakan aktiviti. Jadi pada dasarnya aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan sebelumnya adalah merujuk kepada satu murid satu sukan, yang mana setiap aktiviti ini dilakukan mengikut turutan dan juga teori sebelum iaitu teori sebelum melakukan praktikal, iaitu pelajar akan mempelajari bagaimana untuk bermain sebelum mereka memulakan aktiviti bermain itu. Dan melalui perkongsian daripada Ustaz Syukri juga, setiap aktiviti ini dirancang oleh beliau dan juga kaki tangan sekolah adalah untuk menaikkan lagi ataupun membanggakan lagi sekolah SMK Rasau sehingga kepada peringkat antarabangsa, yang mana sebelumnya SMK Rasau pernah mewakili Malaysia dalam pertandingan inovatif. Jadi panduan-panduan yang dilaksanakan ataupun panduan-panduan dalam pelaksanaan aktiviti ini dilihat adalah mengikut kepada segenap aspek yang telah dirancang dan diinginkan oleh pihak Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi soalan seterusnya yang kami tanya kepada beliau juga adalah, adakah guru diberi latihan ataupun program dalam bidang kokurikulum? Jadi menurut beliau, terdapat juga pihak luar iaitu NGO yang ingin menawarkan khidmat bantuan dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Antaranya ialah Universiti Malaysia Kelantan yang menawarkan khidmat dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di SMK Rasau yang bertujuan untuk memantapkan lagi bidang kokurikulum di sekolah tersebut, kerana sekolah tersebut antara sekolah yang dikenali di Terengganu kerana kehebatannya dalam bidang kokurikulum. Dan selain itu juga terdapat agensi-agensi kerajaan
dalam memberikan bantuan kepada sekolah untuk menerajui ataupun membantu mengembangkan lagi bidang co-curriculum di sekolah SMK Rasau. Antaranya dalam kadet polis, SMK Rasau menjemput polis Diraja Malaysia untuk datang memberikan tunjuk ajar dalam aspek kawat kaki ataupun aktiviti-aktiviti lasak yang dilaksanakan di sekolah. Soalan yang seterusnya adalah profesionalism guru dan pelibatan guru dalam aktiviti co-curriculum. Jadi menurut Ustaz Syukri, dalam aspek ini, pihak pengurusan perlu memainkan peranan dan perlu memandang perkara ini dengan lebih serius. Iaitu sebagai contoh, pihak pengurusan perlu melibatkan semua guru dalam aktiviti co-curriculum di sekolah. Dan sekiranya guru-guru tidak mempunyai kemahiran dalam aktiviti co-curriculum yang hendak dilaksanakan, jadi pihak pengurusan perlu memberikan pendedahan dan juga memberikan tunjuk ajar ataupun menyediakan seorang guru yang pakar dalam setiap aktiviti co-curriculum yang hendak dilaksanakan sebagai penunjuk cara kepada pelaksanaan sesuatu aktiviti. Dan dalam aspek ini juga, pembahagian tugas dalam kalangan guru perlulah diselaraskan dan perlulah mencakupi segala yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kesihatan dalam aspek co-curriculum sekolah. Hai, nama saya Zafira Minta Latif, nombor matrik 263073. Saya akan membentangkan soalan seterusnya. Adakah di sekolah mempunyai jawatan kuasa bimbingan pelajar sekolah ataupun jawatan kuasa sekolah sebagai institusi masyarakat? SMK Rasau ini lebih menumpukan terhadap kewujudan pembimbing rakan sebaya yang juga terdapat di sekolah. Bagi yang menjadi ahli rakan sebaya, mereka perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan perlakuan, perhubungan, kemahiran, kreativiti dan keimanan supaya berupaya untuk membantu pelajar-pelajar yang lain. Contohnya di SMK Rasau, pelajar menengah atas iaitu tingkatan 5 dan juga tingkatan 4, mereka akan membantu dan menunjuk ajar pelajar-pelajar yang lain iaitu pelajar menengah rendah seperti tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3 dalam menguruskan program-program di sekolah. Hal ini bertujuan agar ilmu yang disampaikan itu kekal dari satu generasi kepada generasi yang akan datang dan ia merupakan kesinambungan untuk program-program yang ingin dilaksanakan pada akan datang. Selain itu juga, Key Performance Indicator KPI telah ditetapkan dan ingin dicapai dan perlu diwar-warkan kepada pelajar supaya pelajar mengetahuinya. Bagi sekolah ini, KPI adalah diutamakan. Contoh, pada tahun 2019, sekolah telah mengwar-warkan supaya pelajar terlibat di peringkat antarabangsa di dalam negara. Misi yang ditetapkan adalah untuk mendapat seberapa banyak pingat emas, manakala bagi hubungan dengan pihak sekolah luar pula, komuniti Felda yang mana mempunyai unit-unit pembangunan dan juga penasihat telah terlibat secara langsung dengan SMK Rasau. Komuniti Felda ini membantu di sekolah. Misalnya jika terdapat program-program di sekolah, mereka akan memberi pertolongan dan mereka juga akan memberi sokongan dari segi keuangan maupun dari segi tenaga kerja. Soalan seterusnya ialah bagaimana cara penilaian terhadap pelajar dalam bidang aktiviti co-curriculum?
SMK Rasau menilai pelajar melalui penglibatan, kehadiran jawatan yang disandang di dalam persatuan, kelab, unit beruniform ataupun sukan dan juga permainan. Di sekolah terdapat sistem PAJSK. Sistem ini menilai pelajar daripada semua bidang. Co-curriculum adalah termasuk dalam sebahagian daripada PAJSK. Ini juga termasuk dalam ujian segak dan juga psikometrik. Untuk 3 cabang utama iaitu bagi kelab persatuan, permainan dan juga unit beruniform akan dinilai. Setiap perjumpaan mempunyai buku co-curriculum laporan yang perlu dicatatkan dan direkod untuk kehadiran murid. Di sini juga tercatat penglibatan murid dan juga aktiviti yang dijalankan. Oleh itu, untuk menilai pelajar dalam aktiviti co-curriculum adalah berdasarkan borang rumusan yang akan diedarkan di pertengahan tahun dan juga pada hujung tahun sebelum sistem PAJSK ditutup. Guru kelas perlu key in pendaftaran pelajar dalam sistem dan semua markah akan direkodkan dalam sistem yang mana telah diselaraskan oleh penyelaras dan juga setiausaha co-curriculum yang terlibat. Secara langsung bagi pemantauan dari segi bilangan pelajar. Sistem PAJSK mempunyai masa yang ditetapkan, misalnya bila waktu sistem dibuka dan juga bila waktu sistem ditutup. Guru perlu berwaspada dan juga prihatin terhadap masa sistem PAJSK dan perlu backup data pelajar. Sebelum mengisi maklumat dalam sistem, guru akan diberi taklimat untuk mengelakkan daripada kurang penjelasan berkaitan dengan pengisian maklumat di dalam PAJSK. Edaran borang adalah berperingkat di mana setiausaha co-curriculum akan mengedarkan kepada guru, penasihat dan akan mengisi maklumat tersebut untuk pelajar. Sebelum memasukkan data, terdapat mesyuarat penyelarasan berkaitan dengan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Sebelum data disahkan dan juga data tersebut akan disahkan oleh guru penolong kanan co-curriculum sebelum sistem PAJSK ditutup. Oleh itu, setiap pelajar mempunyai penilaian yang khusus dalam bidang co-curriculum yang telah dibuat oleh guru. Soalan seterusnya ialah bagaimana sekolah memberi penghargaan kepada pelajar dalam memenangi aktiviti yang dilaksanakan. Di SMK Rasau, insentif yang diberikan kepada pelajar yang telah memenangi dalam pertandingan aktiviti co-curriculum ialah dengan menyediakan dana khusus dari segi bentuk keuangan kepada pelajar dan juga belanja makanan kepada pelajar. Contohnya, di sekolah telah diwar-warkan jika pelajar yang menang dan mendapat pingat emas, mereka akan diberikan penghargaan dari segi wang ringgit dan diberikan kepada pelajar di atas pentas. Pelajar yang mendapat pingat emas akan mendapat duit sebanyak RM100. Seterusnya, sekolah akan memberikan anugerah-anugerah kepada pelajar, contohnya pencapaian co-curriculum cemerlang yang diberi dalam bentuk sijil. Selain itu juga, penghargaan yang unik yang diberikan oleh SMK Rasau berbanding sekolah lain iaitu pakej pelancongan terutama kepada pelajar yang memenangi hadiah, pingat dalam mana-mana pertandingan co-curriculum agar mereka berasa gembira dan juga dihargai. Bukan itu sahaja, pelajar juga diberikan keutamaan untuk mendapat sebarang keistimewaan di sekolah, terutama mereka yang memenangi pertandingan. Jika pencapaian di luar jangkaan ataupun jarang digapai oleh sekolah, maka hadiah yang diberikan lebih lumayan dan lebih berganda daripada hadiah yang biasa ditawarkan di sekolah. Saya Nur Hidayah binti Hanafi, nombor metrik 263388 akan meneruskan dengan soalan berikutnya. Adakah sekolah ini mempunyai title jika disebut terutamanya dalam co-curriculum? SMK Rasau Kertih B5 ni atau Semarak sememangnya mempunyai title atau watak tersendiri. Semarak ini terkenal sebagai bumi ICT.
Pelibatan semarak dalam teknologi dan inovasi ICT telah menempa sekolah ini sebagai bumi ICT. Perkara ini turut diakui oleh Ketua Pegawai Daerah Kemaman. Sejak zaman Frog VLE lagi, Semarak sering menjuarai pertandingan yang berkaitan dengan inovasi ICT. Projek tersebut antaranya ialah inovasi ICT iHadir, reka bentuk bina bandar teknologi hijau dan pembersihan sekolah. Projek inovasi ICT iHadir ini dipertandingkan di Universiti Malaysia Pahang di peringkat antarabangsa. Semarak telah menjuarai pertandingan ini dan kemudiannya projek ini ditambah baik dan dipertandingkan di Bangkok, Thailand. Mereka telah mendapat pingat perak di Bangkok melalui projek iHadir ini. Semarak sememangnya layak mendapat title Bumi ICT ini kerana kejayaan-kejayaan mereka dalam inovasi ICT. Seterusnya, bagaimana penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum di SMK Rasau? Sekolah Felda ini mempunyai bilangan pelajar yang sedikit. Oleh itu, pihak sekolah cuba sedaya upaya untuk bawa pelajar ke peringkat persada antarabangsa. Jika seseorang pelajar itu memenangi suatu pertandingan, ini akan menarik minat pelajar lain untuk turut serta dalam aktiviti co-curriculum. Ini merupakan satu peluang untuk menarik minat pelajar untuk seronok datang ke sekolah. Namun begitu, terdapat juga cabaran-cabaran yang dihadapi guru dan pelajar. Contohnya, ada segelintir pelajar yang tak dapat datang ke sekolah pada waktu pagi. Tetapi di waktu petang pula mereka akan datang untuk menghadiri aktiviti co-curriculum. Berlaku juga kejadian di mana guru terpaksa bekerja dengan pelajar dan ada satu ketika motosikal perlu dibawa masuk ke sekolah untuk memastikan pelajar itu dapat hadir aktiviti co-curriculum. Namun begitu, ustaz tersebut menyatakan pelibatan pelajar memberangsangkan dalam aktiviti co-curriculum dan sekolah sentiasa berusaha sedaya upaya memastikan pelajar terlibat dengan aktiviti co-curriculum dan sentiasa berfikiran positif. Program-program dari agensi luar pula, Semarak terlibat dengan program berkolaborasi bersama Universiti Malaysia Pahang melalui projek inovasi ICT iHadir. Kemenangan Semarak di peringkat antarabangsa melalui projek ini telah membuatkan UMP ingin bekerjasama dengan Semarak untuk menaik taraf projek iHadir ini. Bagi dipertandingkan di Bangkok, Thailand pada awal tahun 2020, Semarak telah menjadikan UMP sebagai konsultan yang dibantu oleh profesor untuk menaik taraf projek iHadir ini. Kolaborasi Semarak dengan Fakulti ICT UMP telah membawa kejayaan apabila projek naik taraf iHadir ini mendapat pingat perak atau tempat kedua dan sehingga kini projek ini masih diteruskan. Selain itu, pihak sekolah juga terlibat dalam menggunakan khidmat kepakaran luar dalam menjalankan aktiviti co-curriculum. Antaranya ialah pelibatan NGO dari PBSM untuk khidmat bantu mula untuk unit kebakaran bagi bomba, polis. Selain itu ada juga khidmat dari IKBN dari segi kepakaran grafik. PPD sendiri juga turut memberi bantuan dan Felda turut memberi bantuan dari segi kewangan. Khidmat bantuan dan kebakaran dari agensi luar telah banyak membantu kejayaan-kejayaan sekolah Semarak ini. Kesimpulannya, pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergas dalam kegiatan co-curriculum. Hal ini demikian kerana kegiatan co-curriculum memberikan peluang kepada para pelajar untuk menjadi yang lebih baik dan lebih giat dan juga cergas dan secara tidak langsung mampu memberi kecerdasan kepada minda pelajar. Selain itu juga, kerjasama diperlukan oleh semua pihak, terutamanya ibu bapa juga harus diperkukuhkan supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar. Oleh itu, semua pelajar digalakkan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti co-curriculum supaya pelajar mempunyai daya saing,
berketerampilan, berkreatif dan juga inovatif dapat dihasilkan. Dan di sini dapat dilihat bahawa SMK Rasau ini berjaya memenuhi indikator-indikator dalam bidang kurikulum yang diperlukan. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.